Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna 'ilman nafi'a wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana wahlul 'uqdatam min lisanina. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, selamat berjumpa malam yang bertuah ini, malam majlis ilmu, dan serta kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita niat i'tikaf. Sebelum kita belajar, kita niat i'tikaf, sahaja i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah, dan juga sama-sama kita niat mengaji dan belajar mencari menutupi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini tak panjangkan kalam, tidak memanjangkan cakap. Kita masuk pada tajuk sambungi hak minggu lepas, iaitu tajuk minggu lepas cara susah dan haru-haru semasa di padang mahsyar. Malam ini masuk pada muka surat 22. Ada kitab muka surat 22, iaitu keadaan susah di padang mahsyar. Nisbah orang tak dapat keampunan daripada Allah, nisbah orang kafir, nisbah orang munafik, nisbah orang yang bukan Islam. Nisbah orang Islam ni lama mana berada di padang mahsyar ni, lama mana tengok siapa nak terus masuk syurga ni, lama mana. Tu kata tua kita, dia kata di sini tetapi. Tetapi dah minggu lepas. Tu minggu lepas tu kita berhenti tu tapi tu. Tapi waktu baik hak apa dah. Dia tapi tu baik hak apa yang masuk hak isi. Tetapi sesungguh pun perkara ini lamu. Perkara haru-haru di padang mahsyar ni, susah payah di padang mahsyar, haru-haru di padang mahsyar, lamu dan susah itu. Lama lah dan susah itu, susah pun lama. Susah dalam keadaan penuh, susah dalam keadaan panas matahari, panas sesak, panas ramai manusia dan jibui pun tempat penuh, panas apa lagi, panas hati, sedih hati sebab tu tunggu tak tahu bila dapat putusan. 3 kali panas gelekak hati, panas matahari, panas penuh. Sebab orang panggil apa, ramai manusia bertindih-tindih, satu kepala 1000 tapak kaki ke atas kepala. Susah tu lama, haru-haru tu lama, maka sesungguhnya, sesungguh tu panggil lafaz takkid. Sesungguhnya hak sengotinya. Lagu mana? Mudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meringannya Allah di atas orang mukmin, orang beriman, orang ada amal yang soleh, orang dapat keampunan daripada Allah sebelum mati ni. Nisbah orang ni yang takut dia yang ada sifat takwa. Orang ada iman, ada sifat takwa akan Allah. Ada iman, bagi jaminan syurga. Kalau di dunia ke cenuk tanda kata milik kita syurga. Lepas tu nak masuk cepat ke nak dapat masuk lambat tu, takwa kita, amal ibadat kita. Kalau kita banyak amal ibadat,
dosa tak ada, cepat boleh masuk. Kalau tak ada amal ibadah, dosa banyak, lambat boleh masuk. Itu taqwa ni, langkah pertama, 3-4 langkah kalau sampai pada sifat taqwa. Pertama sekali, menuntut ilmu. Nak sampai pada sifat taqwa ni, taqwa yang dikatakan imtizalul awamir wajtinabun nawahi dalam ta'rifnya, tafsir Al-Jalalain pada ta'rif. Imtizalul awamir wajtinabun nawahi. Nak sampai di situ, langkah pertamanya menuntut ilmu. Mana kalau tak ada ilmu, tak ada dah taqwa. Semaya setara mana, puasanya, baca Quran, tapi ilmu tak ada, tak sampai taqwa. Setelah ada ilmu, langkah yang kedua beramal. Ada amalan. Ada amalan sebagai amalan salihan, sebagai amalan yang soleh. Lagu mana nak tahu amalan yang soleh? Dah 2 minggu lepas kita buat kupas bab soleh. Amalan soleh, orang soleh, anak soleh. Amalan soleh, amalan yang mencukupi syaratnya, yang mencukupi rukunnya, yang mencukupi segala adabnya. Tu amalun mutalabbisun bisyuruti wal arkani wal adabi. Amalan yang bersebagai dengan segala syarat, cukup oleh syarat dari segi sohbatah, cukup oleh rukun dia, cukup oleh segala adab dia. Kalau sembahyang itu adab bagi sembahyang, ada khusyuk oleh, ada keikhlasan oleh, baru dapat amalan yang saleh. Setelah beramal tu nak sampai kepada takwa, keikhlasan. Mana buai segala sifat tak molek dalam hati, tanamkan, bubuh masuk sifat yang baik, sifat yang molek, sifat yang diridai oleh Allah, bubuh masuk dalam hati. Setelah begitu cukup 3-3 ni baru dinamakan at-taqwa. Nama orang bertakwa kepada Allah. Sifat takwa inilah sebagai apa? Panggil bekal untuk masuk syurga. Sebagai bekal. Kalau iman saja masuk syurga tak ada bekal. Ada iman, ada takwa, ada amalan, panggil masuk syurga ada bekal. Tuhan kata lagu mana? Tuhan kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fatazawwadu, maka hendak berbekallah oleh kamu wahai orang beriman. Bukan sekadar iman saja tunggu nak masuk syurga, kena ada bekal ni. Bekal juga kuat ya. Fa inna khairaz zadi, kerana sesungguhnya bekal sebaik-baik bekal ni untuk nak masuk syurga iaitu at-taqwa. Tu takwa. Takwa ni yang mari mana? Yang mari di tadi, yang mari di langkah pertama ilmu. Langkah yang kedua ada amalan sebagai amalan yang soleh. Langkah tiga ada sifat keikhlasan. Baru dia masuk sifat at-taqwa. At-taqwa tu apa pula? At-taqwa ni maknanya kita boleh buat segala hak Tuhan suruh, kita boleh meninggalkan segala hak Tuhan larang. Itu namanya orang ada sifat taqwa. Imtizalul awamir wajtinabun nawahi, menjunjungkan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Itu namanya orang ada sifat taqwa. Orang itu ada bekal untuk masuk syurga. Itu maknanya orang lagu ni apa Nabi goyak semasa di padang mahsyar. Lama mana? Kena dengan masa timbang, dengan masa hisab, dengan masa tunggu di padang mahsyar, sekali dengan timbang, sekali dengan hisab, sekali jalan atas titik sirat ni lama mana? Ini sebuah orang ada sifat taqwa, ada iman, ada sifat taqwa. Sehingga adalah perkara yang tersebut itu pada mahsyar, urusnya di pada mahsyar, urusnya semasa timbang hisab amalan, urusnya semasa melangkah titik sirat, di atasnya, di atas orang-orang yang mukmin yang ada sifat takwa ni, orang-orang beriman yang ada, yang takut kepada Allah ni. Qadar mana? Pada mahsyar ni sekadar mana? Ni sepuh orang beriman semacam buat kita. Dan semacam buat kita hak ngaji, semacam buat kita hak ngaji mari sejid, semacam buat kita hak ngaji amal ibadat ni, lama mana di pada mahsyar? Iaitu qadar semaya waktu jiwa. Sekadar semaya waktu. Lama mana semaya waktu? Lama mana semaya waktu? Kita semaya Isya ni lama mana? 45 minit.
Sudah pada masyarakat 4-5 minit siapa syurga. Itu rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah. Dan sebuah orang beriman yang tak ada dosa, dia ada sifat takwa, tak kena bimbang. Sedekah banyak, sebab kita pergi Mekah, tak kena bimbang. Ada duit banyak, tak kena bimbang. Tak kena bimbang nak makan lagu mana, nak duduk lagu mana, jadi duit sudah. Ada duit ni, pergi Mekah sendiri. Ikut pilih nak duduk hotel mana. Hotel 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang. Hotel bawah jet. Tiada hotel hak dekat dengan sejid. Ikut nak duduk, muka duit banyak tu. Muka kita amalan banyak, ikut kita nak duduk. Dalam syurga, ikut kita nak pilih. Tak kena bimbang. Yang kita kena bimbang, pisah we ada iman. Jangan cabut iman. Lepas tu pisah we ada amalan banyak. Pisah we ada sifat takwa, pisah we ada amalan banyak. Akhirat tak kena bimbang. Sebab itu banyak orang bersedia ni dia suka seronok. Mati-mati itu seronok bagi orang yang ada persediaan. Sebagai orang nak pergi Mekah lah. Orang nak pergi Mekah ni seronok bagi orang yang ada persediaan. Nak hijrah kepada satu negeri, sebab dia ada persediaan. Dia ada pasport cukup, dia ada duit cukup, dia buat urusan dah. Masuk tak sah dah, kapal, tiket kapal betul beg belakor. Tak apa, seronok ada nanti hari. Sebab tu jadi orang yang ada persediaan, iman kuat dah, iman kukuh dah, iman sahih dah, amalan dia betul dah, cukup syarat, cukup hukum, nak dia mengaji bersungguh dah, dia buat amal bersungguh dah. Tunggu bila nak mati. Sebab mati ni hijrah. Ingat kata hijrah daripada alam dunia kepada alam akhirat. Sama taro. Mati itu sama taro ya. Sama taro apa? Sama taro bakit pula di pada masyarakat. Hidup semula pula. Roh dengan body kita. Sama taro becek roh dengan body. Bukan orang body tak nasar. Seporang Nabi body dia tak nasar. Orang mati syahid body dia tak nasar. Rasul-rasul body dia tak nasar. Becek roh saja. Body tula tu bakit di pada masyarakat. Body hak tula bangun congok-congok di pada masyarakat. Roh mari masuk semula. Lepas tu dia takut dah. Dia tak takut sebab mati itu pilihan dia. Pilihan dia selamat tinggal alam dia berasa berhijrah kepada alam yang kekal. Yang selamat, dia tak kena motong lah. Alam barzakh, alam akhirat tak kena motong, tak kena buat benih. Nanti duduk saja terima balasan sampai bila-bila masa. Itu dia sebuah orang ada duit dah. Jadi bekal amalan yang cukup. Tu dia kata, Nabi kata ni hak Nabi yang pahal daripada hadis Nabi dah. Hak Nabi kata orang beriman yang ada sifat takwa pada masyarakat dia supaya dia satu waktu sembahyang. Sudah. Nak lama mana makan si tak ada habis pinggir. Si pinggir ni berapa minit? Sekadar sembahyang satu waktu jua. Dan pada setengah riwayat, ada juga riwayat lain, ada hadis Nabi hak lain pula. Pada masyarakat ni lama mana ada sebuah orang beriman, ada sebuah orang beramal, ada sebuah orang ada amal yang soleh ni. Ialah ada hadis hak lain pula. Pada masyarakat ni qadar barang yang antara zuhur dan asar. Baina zuhri wal asri. Antara waktu zuhur dengan waktu asar lama mana? Lebih kurang tak sampai 3 jam. Itu pada masyarakat sebuah beriman. Dan sebuah orang ada persediaan sifat takwa, ada amalan cukup. Pada masyarakat sebuah dia tak kena kira banyak, tak kena duk cek banyak. Tunggu lebih kurang 2 jam setengah sampai syurga. Supaya orang tak ada salah. Orang ada cadangan cukup, ada dengan pasport, ada dengan tiket kapal, ada dengan barang pula barang tak salah saja. Barang cukup, barang tak lebih pada kilo lah kalau nak pergi nak kapal. Barang tak lebih pada kilo. Cik start, boleh naik kapal dulu lah. Terus bagi saja. Tak ada kalau teh, tak ada kalau sekat, tak ada kalau cik. Tapi dah semua orang salah agak. Kalau sekat, kalau teh, kalau cik, kalau belah bit, cik sosok. Ada pula barang salah, ada pula dadah kena masuk gua pula sama tahu. Sebab itu orang salah kena masuk neraka pula sama tahu. Sama tahu nak masuk syurga. Dan pada masyarakat itu juga di pada masyarakat juga kita kena i'tiqad kata berlaku balas membalas. Pada masyarakat berlaku balas membalas.
Orang hak kena buat nyanyi di dunia, Tuhan balas. Orang hak soleh, teruk di akhirat. Orang hak mengupat, orang ambil pahala orang hak kena mengupat ni. Orang hak mengupat tu beri kepada orang kena upat. Ambil dosa orang kena upat. Kita kena untuk mengupat ni. Ambil dosa kita beri ke demo. Pahala demo boleh kita. Tu labur. Di akhirat lagu Tuhan balas. Tuhan Maha Adil. Itu dia. Orang soleh lagu tu juga. Kena balas di akhirat. Tak kena balas di dunia, kena balas di akhirat. Hingga sampai mana Tuhan nak zahirkan sifat keadilan Tuhan ni setengah akan setengah. Nah, sehingga mana? Sehingga di antara benatang-benatang yang berlagu. Tuhan bagi semula juga benatang yang berlagu. Ayat duk berlagu sama ayat prok-prak. Lembu hak duk berlagu sama lembu, bubak, kuba berlagu sama kuba, rima dia berlagu sama rima, dia tak berlagu dia kiki. Rima duk kiki sama rima. Gajah dia berlagu sama gajah, hak berlagu sama dia. Nah, lembu hak tak ada tanduk, jadi tanduk lembu hak ada tanduk, jadi tanduk lembu hak tak ada tanduk. Akhirat esok saya bagi. Hak ada tanduk ni jadi tak ada tanduk. Hak tak ada tanduk di dunia jadi ada tanduk di akhirat. Sodok semula supaya nak balas membalas nak zahirkan sifat keadilan Tuhan di akhirat. Balas semula sehingga sampai menanti tak bagi semula. Ayah sama ayah duk belaga. Lembu sama lembu duk belaga. Bukan orang duk belaga. Hak tu dosa nak atas dua belaga. Lembu sendiri kita tak nak suruh dia belaga sama dia sendiri. Dia bubuk fan. Bubuk tino fan lembu tu ada fan juga. Fan lembu. Ayah dia belaga sama ayah bubuk fan ayah. Lepas tu Tuhan bangkit di akhirat. Bangkit di akhirat belaga semula. Hak Allah jadi benih. Hak benih jadi Allah di akhirat. Lepas pada tu, benatang-benatang yang belaga yang bertanduk dengan yang dogo. Apa makna yang dogo? Tidak bertanduk. Benatang yang tak ada tanduk. Akhirat Tuhan tumbuh tanduk. Hak ada tanduk, Tuhan buat tak ada tanduk. Lepas tu maka Allah Taala bangkitkan kedua benatang. Bangkit semula. Ayah sama ayah duk belaga, Tuhan bangkit semula. Ikan karang sama ikan karang hidup belaga. Bukan orang belaga, dia belaga sama dia. Bangkit semula, balas semula. Hak Allah jadi benih, hak benih jadi Allah. Dunia jangan jadi belaga, dan kita duk belaga. Salah kita, tu dosa kita. Zalim nanti. Dia belaga sama dia tak apa. Dia ada bubuk fan sama bubuk tino. Sama ayah ada bubuk tino. Hak tu yang belaga sendiri tak apa. Hak kita duk belaga tu tak boleh. Dan balaslah yang dogo itu tanduk akan yang bertanduk itu. Hak dogo, hak tak ada tanduk, terhawi tumbuh tanduk, dia tanduk, hak ada tanduk di dunia ni. Kita panggil yaumul adli, hari akhirat tu. Sampai tu hari akhirat ni namanya banyak, hari kiamat ni. Nama yaumul qiyamah, yaumul jaza, hari balasan. Hari kiamat tu juga namanya yaumul adli, hari keadilan tu. Ya, hari kiamat tu juga nama apa? Yaumul hisab, hari Tuhan hisab. Hisab amalan. Banyak nama-nama hari kiamat ni. Sehingga apabila selesai habis, dah benatang Tuhan balas dah. Hak Allah jadi benih, hak kena zalim jadi boleh balas kepada benatang hak zalim ke dia. Tu benatang sama benatang selepas Tuhan balas dah di pada masa, maka firman Allah Tuhan kata dalam ayat Quran, kuni turaba. Kuni turaba artinya jadilah engkau wahai benatang-benatang. Wahai lembu, itik, air, kerbau. Semua ni lepas pada balas dah daripada masa, Tuhan kata semua ni jadilah engkau tanah. Hancur jadi tanah semula. Selepas pada Tuhan nak zahirkan sifat keadilan, benatang sama benatang hancur jadi tanah semula. Benatang tu jadi tanah, tak ada masuk syurga, tak ada masuk neraka. Benatang jadi tanah semula. Habis cerita, habis kisah benatang tu, tak kena ada azab lah. Jadi tanah, hancur jadi tanah semula. Lepas pada tu orang kafir pun tengok, orang Islam boleh tengok Tuhan Maha keadilan ni.
orang Islam boleh tengok, orang kafir boleh tengok. Tiba-tiba maka apabila melihat kulit orang kafir, hak kafir waktu kena azab tu, dia tengok menatal ni lepas pada Tuhan balas jadi tanah. Hak kafir nampak senang menatal yang hancur jadi tanah itu. Oh senang dia kata menatal ni. Ya zalim sama mana di dunia menatal, menatal rima tu zalim sama rima. Menatai gajah duk zalim sama gajah, duk zalim pakai kayu orang, duk zalim tu zalim ni. Jadi Tuhan balas di akhirat lepas kepada Tuhan balas hancur jadi tanah. Sini dia kata tak kena seksa. Mati. Hancur jadi tanah semula. Lepas tu buat kita tak hancur kata. Tuhan balas tak mati sampai bila dah. Tak hancur sampai bila dah. Kodi hak pada masyarakat. Lalu ia orang kafir, fuak kafir ni pun berkata, fuak kafir yang kata itu di pada masyarakat setelah dia tengok penatal selepas pada Tuhan balas dah Tuhan hak tak ada tanduk tu, yang itu mu tanduk sotok semula hak penatal tanduk dia di dunia ni. Selepas pada balas jadi tanduk fuak kafir. Dia kata lagu mana dalam surah Amma Yatasaalun juz yang 30. Dia kata ya laitani kuntu turaba. Ayat sebelum tu yang Fuad Kafir kata wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Fuad Kafir kata, dia kata wa yaqulul kafir, dan berkata oleh orang kafir, orang bukan Islam. Kafir ni masuk semua. Hak bukan Islam kafir mereka. Kafir ni ada dua. Kafir hak ada agama, dia ada kafir hak tak ada agama. Kafir hak ada agama, kafir hak berpegang dengan Tuhan masing-masing. Tuhan tokong, Tuhan matahari, Tuhan pakayu, Tuhan tu, Tuhan ni, Tuhan patung. Tu dia Tuhan lembu ada. Ada juga hak kafir hak tidak bertuhan, hak tak ada Tuhan. Ia pegang apa? Ia pegang dengan asbab. Ia pegang dengan asbab, ia pegang dengan kekuatan. Ia pegang dengan ekonomi, ia pegang dengan duit. Duit tu Tuhan dah. Duit banyak tu percaya. Boleh buat lako. Tu ia pegang dengan matam dah, ia tak pegang dengan Tuhan. Ada juga orang kafir hak pegang dengan matam dah. Matam dah tu percaya dia. Duit tu percaya dia. Kekuatan tentera dia, kekuatan tentera dia kacau. Boleh menjajah dunia, boleh menaklukkan dunia. Ada fuak kafir ada agama, ada fuak kafir hak tak ada agama. Jadi semua tu kafir. Semua tu kafir. Apabila orang kafir di akhirat, di pada masyarakat dia kata itu, dia kata setelah dia tengok menatal itu Tuhan hancur di tanah semula. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Artinya mudah-mudahan aku untuk tu ya laitani mudah-mudahan tu ya laitani bagi dapat tamanni harfut tamanni laitani tamanni wa la'alla litarji wa laitani tamanni dalam tajwid kuat laitani tamanni wa la'alla litarji wa tawaqqu'i. Ya laitani mudah-mudahan aku ni jadi aku tanah. Dia kata mudah-mudahan buat kita dok kena teruk, dok kena azab ni. Mudah-mudahan jadi tanah hati tak kena seksa lah. Hancur jadi tanah habis kena seksa. Tapi jadi tak jadi. Muka Tuhan tak kandak tak jadi. Tak kandak nak kekal selama-lama, kekal lah tapi dalam hal keadaan azab. Tuhan kandak nak kekal selama-lama dan selama beriman, kekal lah dalam hal keadaan nikmat. Dalam hal keadaan dapat nikmat, dapat balasan nikmat. Habis itu. Lepas pada keadaan susah di pada masyarakat. Nisbah kafir susah berribu-ribu tahun. Nisbah beriman susah tu sultan. Tapi dalam hal tu di pada masyarakat ada gapo pula. Dalam hal keadaan susah, lepas pada Nabi kita merayu memohon syafaat kepada Tuhan,
pertolongan daripada Tuhan, minta diselesaikan mahkamah nah sah di pada masyar. Hak panggil hak ahli neraka dapat putusan masuk neraka, hak panggil hak penghuni syurga orang yang dapat putusan masuk syurga, hak dapat masuk syurga. Nabi kita merayu, Nabi kita memohon, sujud minta pada Allah 40 hari, Nabi kita sujud. Lepas tu Tuhan terima. Apabila Tuhan terima, Tuhan buat mari perintah pada malaikat buat mari kelu. Untuk timel lah, untuk timel. Siapa dia berat sebelah kejahatan dapat putusan penghuni neraka. Siapa dia berat sebelah kebaikan dapat putusan masuk syurga. Tiba-tiba kemudian daripada itu setelah selesai, setelah Tuhan terima syafaat Nabi kita ni, maka dibentangkan mizan. Di pada masyarakat ni ada kelu. Kelu ni ada mata kelu. Lepas tu ada daun kelu. Bandingnya hak dunia enggak kelu mah. Kelu ti memang neraca hak ti memang. Dibentangkan mizan, gapo mizan? Penimbang segala amal, penimbang segala amalan kebajikan dan juga kebaikan. Jadi masalah timbang ni timbang gapo? Tu dalam kita Aqidatul Najib tu tiga pendapat ulama. Masalah timbang ni timbang gapo? Timbang tubuh kita ke? Timbang amalan kita ke? Timbang buku catatan. Surat-surat hak malaikat roki api tu tulis. Timbang buku ke? Timbang tubuh kita ke? Ke timbang amalan. Tu tiga pendapat ulama. Pendapat yang pertama dia kata hak timbang tu timbang buku. Kita nanti tengok mata kelu, lun nanti lun, buk tu dua buk kejahatan belah kanan, buk ke apa? Boleh kejahatan pula. Buk kebaikan belah kanan, buk kejahatan sebelah kiri timbang. Hak kejahatan sebelah kiri, hak kebaikan tok di atas daun kelu sebelah kanan. Mana berat? Semua ahli pada masyarakat boleh tengok tu. Semasa timbang tu, semua ahli mauqif, orang jin manusia jin yang berada di pada masyarakat pakat tengok, pakat menyaksi. Nabi pun tengok. Nabi pun tengok umat seorang ni berat kejahatan ke berat kebaikan. Nabi tengok. Nabi kita dia tengok umat dia. Nabi Ibrahim tengok umat dia. Nabi Musa tengok umat dia. Nabi Isa tengok umat dia. Nabi Adam tengok umat dia. Masing-masing tengok semasa timbang. Supaya nak tolong. Kalau boleh tolong Nabi tolong. Tika dia timbang. Tu pendapat pertama timbang pun. Pendapat yang kedua ada ulama mengatakan timbang diri amalan. Gapo diri amalan? Diri pahala kita tu buat. Pahala baca Quran, jadi stokok, jadi jirim jism. Cahaya seperti nur, cahaya nur, tubik cahaya. Amalan kita semaya, amalan kita puasa, amalan zakat, amalan haji, amalan baca Quran, amalan zikir semua Tuhan buat menjadi rupa yang bercahaya. Amalan kejahatan Tuhan buat jadi rupa jirim jism juga. Rupa zulmah, rupa gelap kita. Timbang dua-dua ni. Hak gelap pun timbang, hak cerah, hak cahaya pun timbang. Tetapi diri amalan Tuhan buat menjadi rupa jirim jism. Timbang amalan, mana berat. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, timbang tubuh kita. Tubuh kita ni, power kita ni berat sebelah kejahatan ke, berat sebelah kebaikan. Tubuh kita kalau naik atas kelu. Naik atas kelu kebaikan. Mata kelu turun banyak mana. Lepas tu turun daripada kejahatan naik sebelah kebaikan. Mata kelu turun. Pakat tengok adu dua tu. Tubuh kita ni, power kebaikan kita ni banyak hak baik ke, banyak hak jahat. Timbang kita sendiri kena naik atas mata kelu. Atas itu atas daun kelu. Cungat berat belah di mana. Dapat putusan. Apabila dapat putusan, boleh terima apa? Boleh terima tekek. Lepas pada timbang terima tekek. Tekek syurga ke tekek neraka. Lepas pada timbang tu boleh tekek. Boleh surat. Surat catatan amanah. Tekek syurga ataupun tekek neraka lepas pada timbang. Tu timbang, buku timbang tu tiga pendapat ulama. Kemudian Tuhan kata sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan timbang ni, wajib kita yakin, wajib kita percaya. Dan hingga sampai dalam tarkib pun ada sebut buku timbang. Dalam tarkib buku timbang, buku sirat, buku akhirat ni panggil apa? Wal waznu waznu apa?
Annal mizan wa annal mizana haqqa wa anna as-sirata haqqa. Tu bagi dalam baca talqin. Nak hajar mayat tu sakuk bi sampai ke syurga. Hajar semula dari kelimah email sampai ke duk goyak-goyak sampai ke syurga. Tu dalam talqin. Nabi orang tua-tua dulu panggil calqin. Calqin. Mari kau orang belakang panggil talqin. Hak betulnya talqin. Laqana yulaqinu talqinan. Gapo makna talqin? Makna mengajar. Mengajar. Belum pada nak mati, ngajar apa? Ngajar mengucap la ilaha illallah 5 kali. Apabila mati dah, masuk dalam kubur, baca talqin. Baca talqin hak Jawi pun tak apa. Kalau di Malaysia dia baca hak Jawi. Hak Jawi ni orang mati pun reti, orang hidup pun reti. Pakak likung di kubur ramai-ramai. Tok guru ti imam dia baca talqin. Baca derah. Baca derah suku macam tebah baca talqin. Pong baca bahasa Jawi. Wahai ini maya, kamu kena ingat mudah mati masuk dalam betano. Sekarang ini malaikat muka nakir sedang menanya. Kamu jawab lagu ni. Enggak siapa orang hidup pekat kenali ketah. Orang titik meh dia baca talqin. Sebabnya pahaya uti baca bahasa Jawi lagu. Siapa orang hidup putih. Nah, orang tino keliling no ke tepi kubur. Orang jatuh no ke tepi pagar kubur tu orang tino. Kalau di Malaysia orang tino tepi pagar kubur. Dengar talqin. Orang tino pun dengar talqin. Orang jatuh je keliling kubur lalu lah, keliling kubur. Orang jatuh. Lepas tu panggil tikmeh, panggil tok guru, panggil ustaz, panggil baca talqin. Talqin Jawi, semua macam tebah. Lepas tu dia baca sore-sore. Kita ni baca ramai. Tok guru ada 10 orang, tak baca 10 orang. Nak rekah masa, nak cepat masa. Kalau Malaysia dia tak kira masa, dia kira nak wis perlu. Sore-sore baca, sore hajar sore-sore. Lepas dia tikmeh hatu guru pula baca. Lepas patu guru hang ustaz pula baca 3 kali baca 3 orang. 3 kali baca suk hak ni, demo ni baca. Suk demo ni baca 3 orang belatu lalu. Makin masuk dalam dekat sikit. Di kubur tu makin masuk dekat sikit lah. Sebab 3 orang dia baca tak sekali, dia baca sore-sore. Hak lagu tu molek. Hak molek hajar sore-sore. Dah. Anak murid sore tu guru ramai. Tak apa dah hingga pada tak baca langsung. Hak dah molek, lagu tu. Pergi orang dalam kubur sore. Orang ngajar sama sore, pan ngajar sama sore cerak jelas mana. Habis orang pertama kedua nak baca so. Habis yang kedua orang ketiga nak baca. Tapi lagu tu tempat kita yang lambat. Dia bergaduh nak tulis. Lepas tu, buat anak cucu lagi baca sore tu. Anak ke cucu ke lagi baca sore-sore. Tu dia. Baca sampai 3 hari tak puas talqin. Dia sampai 3 hari. Baca talqin. Talqin tu gapo? Hajar. Kita pergi ngajar orang mati dia dengar lagi. Dengar. Orang mati dia dengar. Ada manfaat, ada faedah. Kalau tak ada faedah pasal apa nak sembahyang mayat? Orang mati. Dalil kata dah suruh sembahyang mayat, Nabi suruh sembahyang mayat tu orang mati ada faedah. Ada manfaat, dapat manfaat daripada orang hidup. Perintah sembahyang mayat. Kalau orang mati tak ada apa dah, tak kena nak sembahyang mayat. Tu dia. Itu maknanya ada faedah. Talqin tu ada faedah, baca Qul ada faedah, baca Quran ada faedah bagi orang mati. Jadi Nabi suruh sembahyang mayat. Mayat tu bila lepas dah mati, dah sembahyang mayat. Kalau orang mati tak ada faedah, buat tak nak sembahyang mayat. Lepas mati, buku-buku kamu play. Ijak tak ada play. Buat supaya kamu kucing ya. Habis itu. Tuhan kata wal waznu yawma idzinil haqq. Wal waznu yawma idzinil haqq. Artinya dan timbang itu timbang amalan ni kita kena hatiqah, kita kena yakin pada hari kiamat di pada masa tu gapo Tuhan ayat kata sebenar. Bukan perkara bohong. Bukan perkara dusta. Perkara yang sebenar wajib kita kena tekak orang Islam ni masuk dalam rukun iman. Iaitu gapo? Rukun iman yang mana? Berkaitan dengan pada masyarakat dalam kubur syurga neraka, rukun iman yang kelima. Iaitu percaya dengan hari kiamat. Gapo makna percaya dengan hari kiamat? Percaya dengan apa yang bersangkut paut dengan kiamat. Sangkut paut dengan kiamat, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda sebelum kiamat. Dan apa yang berlaku semasa kiamat. Dan apa yang berlaku selepas kiamat.
dan apa yang berlaku selepas kita mati. Itu masuk dalam rukun iman yang kelima. Apa yang berlaku selepas mati, apa yang berlaku sebelum kiamat, tanda kiamat. Apa yang berlaku semasa kiamat, apa yang berlaku selepas kiamat. Apa yang berlaku selepas kita mati. Semua itu masuk dalam rukun iman dalam lingkungan, dalam kerak rukun iman yang kelima. Percaya dengan hari kiamat. Bukan kata percaya dengan hari kiamat ni, percaya kata langit bumi ni binasa sekat tu ya. Panjang, percaya hari kiamat tu panjang. Apa yang berlaku sejak kita mati, siapa ahli syurga masuk syurga, siapa ahli neraka masuk neraka. Itu kaitan dengan hari kiamat neraka. Itu kaitan dengan hari kiamat. Maka ditimbangkan segala kebaikan. Hak baik timbang, sikit pun kena timbang. Sebesar biji zarah pun kena timbang. Hak kebaikan pun kena timbang dan kejahatan pun kena timbang. Hak jahat pun kena timbang. Hak jahat hak tak dapat keampunan Tuhan tu. Hak tak dapat keampunan, hak tak ada nak taubat tu. Hak tu kena timbang. Kalau kejahatan kita hak kita ada taubat dah. Hak Tuhan ampun dah. Hak malaikat hapus dah. Kejahatan kita dalam buku amalan, hak tu tak kena timbang. Sebelum mati ni kita ada taubat. Sebelum mati ni kita ada istighfar, kita ada minta maaf, kita ada minta ampun. Hak tu dia tak timbul di akhirat. Sebab hapus dah dalam senarai, dalam buku. Dalam buku catatan malaikat hapus dah. Hak Tuhan terima tu hapus, tak kena timbang tu. Kejahatan kita hak Tuhan tak ampun ni kena timbang. Di akhirat kena timbang. Kebaikan kita hak Tuhan terima tu kena timbang. Kalau kebaikan kita hak Tuhan tak terima, tak apa? Apa nak timbang tak boleh. Nak timbang tak boleh. Kosong saja. Semaya kita hak Tuhan tak terima, puasa kita hak Tuhan tak terima, zakat kita hak Tuhan tak terima, ngantik kita hak Tuhan tak terima, baca Quran kita, kebaikan kita hak Tuhan tak terima, tak ada. Kosong, nak timbang tak boleh di akhirat. Sebab benda tak ada. Tu dia. Jadi semacam buih di laut saja. Wanyuk nampak tapi tak ada apa sekarang. Tu. Sebab apa? Sebab hasil daripada tak dapat amal sebagai amalan yang soleh. Kemungkinan amalan kita tak cukup di segi syarat. Kemungkinan amalan kita tak cukup di segi rukun. Kemungkinan amalan kita tak cukup di segi adat. Jadi ditolak oleh Allah, tak ada benda nak timbang. Tak ada benda nak timbang. Tu rugi. Amalan hak tak terima baru timbang. Begitu juga dosa hak timbang ni, dosa hak tak dapat keampun ni. Hak tak ampun, timbul di akhirat. Apabila timbul, kena timbang. Beratlah belah kebaikan ke, berat sebelah kejahatan. Setelah timbang dah, lagu mana dapat putusan pula. Maka mereka yang berat kebajikannya di atas kejahatan. Timbang-timbang ni berat. Kalau coh kebaikan semua ya, berat kebaikan. Congek sebelah mata kelu, congek sebelah daun kelu, sebelah kebaikan. Maka orang lagu tu beruntung dan bertuah. Ia beruntung dan bertuah. Ia siapa? Ia mereka yang berat kebajikan atas kejahatan. Untung bertuah selama-lamanya pakat sorak ia masuk syurga. Orang ni boleh masuk syurga dah. Saya kita boleh masuk syurga dah. Orang kampung kita boleh masuk syurga dah. Timbang sore-sore. Tu dia pada masyarakat. Pakat saksi semua. Dia boleh tahu. Siapa boleh masuk syurga boleh tahu selalu. Tahu daripada masyarakat selalu. Boleh tengok siapa orang jemput hang. Boleh tengok. Orang ni ye tak kena. Hak ni ye ikut kena. Boleh tahu selalu lah. Orang ahli syurga, ahli neraka tu boleh pakat jadi saksi selalu. Tu panggil Tuhan Muhammad. Nak masuk neraka sore-sore pun Tuhan sehabis-habis. Halusi, cek. Masuk syurga dengan limpah kurnia Allah, dengan kasih sayang Allah. Masuk neraka ni dengan keadilan Allah, bukan kezaliman Tuhan dah. Makna orang tu lah, orang yang masuk neraka tu dia zalim sendiri dia sendiri. Dia ngepek kok diri dia sendiri. Tak ada ngepek Tuhan yang masuk neraka, dia ngepek diri dia, ngepek kok syaitan. Ngepek kok hatu, ngepek kok syaitan, kata ngepek diri dia sendiri. Hak masuk neraka. Hak masuk syurga, dia banyak syukur kepada Allah, dia syukur kepada Tuhan. Tak suka-suka orang semacam kita. Buat amalan tak tahu mana boleh masuk syurga. Orang masuk syurga ni syukur. Dia banyak syukur Tuhan. Itu dia. Maka mereka yang berat kejahatan pula lagu mana? Tiba-tiba berat sebelah kejahatan.
di atas di atas kebajikannya mereka. Kalau berat kejahatan di atas kebajikan, maka rugi ia mereka. Rasa rugi selalu lah, sesat selalu lah. Setelah timbul itu sesat selalu, rugi selalu lah. Dan sesal ia mereka. Sebab dapat tiket masuk neraka. Dapat tiket masuk neraka. Hak berat kejahatan ni tiket masuk neraka. Sesat selalu lah. Orang berat sebelah kebaikan dapat tiket masuk syurga, mujur selalu lah. Tak masuk syurga lagi tu boleh tiket saja tu mujur dah. Mujur dah. Boleh masuk syurga, dapat tiket masuk syurga. Kalau orang sama berat lagu mana? Orang sama berat pula. Tiba-tiba kelo tak congek. Kelo tak $10 sama berat. Kebaikan pun banyak, kejahatan pun banyak. Sama banyak dua tu. Hak sama banyak ni tak kira lagu mana? Tu mereka yang sama berat, keduanya orang hak sama berat. Kebaikan pun banyak, kejahatan pun banyak. Sama banyak dua tu. Duk dunia ni hak baik kau yang buat, hak jahat kau buat. Jadi sama banyak. Tiba-tiba tengok, sama banyak. Kebaikan pun ada, kejahatan pun ada. Sama banyak. Maka jawab kata orang lagu ni, setelah timbul daripada masyarakat sama banyak, sama berat ni, dengan kemurahan Allah, dengan sebab Tuhan kasih saya Tuhan kepada hamba dia, walaupun sama banyak, apa keputusan daripada Allah, dimasukkan dia akan mereka yang sama berat kejahatan dan kebaikan ke dalam syurga juga. Syurga juga sama berat. Pisah sama berat apa dah? Tu dia. Susu malah pisah sama berat. Hak molek pun ada, hak jahat pun jangan-jangan. Hak jahat jangan-jangan, hak molek pun ada. Lama-lama dia timbul sama berat. Ada harapan pun masuk syurga juga. Boleh tiket masuk syurga juga. Tu hak tu duk lun tu, hak tu duk lun tu. Hak sama berat ni, orang sepolita ni. Hak molek pun ada, hak jahat pun ada, dia kena lun dah daripada masyarakat. Tapi hak kita tak usah lun dah. We yakin dah dah. We juga kata kita ni banyak kebaikan. Hasibu, Nabi kata, qabla an tuhasabu. Kamu kena hitung, kamu kena hisap siap-siap sebelum dihisap, sebelum daripada malaikat cek kita, sebelum daripada Tuhan cek kita. Kita cek diri kita selalu sebelum mati ni. Banyak kebaikan ke, pandai tak pandai nak masuk syurga ni, cek lalu lah. Cek diri kita sebelum mati lalu, bercerak masuk syurga lalu lah. Neno lalu lah. Tu dia. Hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu kiralah, kamu hisaplah akan diri kamu sebelum daripada malaikat hisap, sebelum daripada Tuhan hisap. Tuhan cek kita. Dia Tuhan malaikat hisap kita, dia Tuhan cek kita, payah lepas. Habis tu kita cek siap-siap lah, persiapkan diri ya. Supaya kita nak pergi Mekah, kita cek diri kita, gapo lagi ni, kena buat siapkan gapo lagi ni, tanya orang belajar demo tu, belajar demo ni. Tanya orang tu, tanya orang gapo lagi, kena buat siapkan. Dari segi pasport sepenuh lagi, dari segi duit cukup lagi, dari segi kesihatan, tanya bomo lagu mana tubuh kita ni boleh tidak ni setahun ni. Dari segi kesihatan kita prom, dari segi panggil apa? Panggil tangkai lacai. Hati kita sepenuh, jiwa kita sepenuh, tubuh kita sihat. Tu prom kita. Gitulah prom kita, persiapan kita sebelum mati ni kita cek siap. Layak tak layak untuk masuk surga ni, untuk menerima balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis dan apa? Dan kata setengah mereka itu, ada juga ulama kata orang sama berat duk mana? Ada setengah ulama, pendapat ulama, orang yang sama berat kebaikan dan kejahatan ni dihentikan dia di atas a'raf dahulu. Duk tak pagar. Orang sama berat ni duk tak pagar. Pagar antara syurga dengan neraka. Puak ni ambil tiket duk tak pagar. Puak sama berat ni tiket duk tak pagar ada juga. Duk tak pagar. Kita tengok dia ni, neraka mujur tak boleh masuk neraka. Kita tengok dia ni, aduh susah tak boleh masuk syurga. Kita tengok neraka, mujur tak boleh masuk neraka. Kita tengok syurga, susah tak boleh masuk syurga. Jadi duk antara tu duk tak pagar. Tu punya puak duk tak pagar ada. Kata setengah ulama. Hak sama berat ni. Tapi kaum muktamad tak ada lah hak tak pagar ni. Kaum muktamad kebanyakan ulama ke majoriti ulama iaitu syurga ataupun neraka. Yang dua puak ya. Fariqun fis sa'ir
fariqun fil jannah. Satu puak masuk dalam neraka, satu puak masuk dalam syurga. Tak ada puak tak pagar. Tu panggil apa? Kebanyakan ulama lagu tu. Jadi ada setengah pendapat ulama yang kata puak ni tu tak pagar. Ada juga tu tak pagar. Dahulu tu A'raf di atas pagar tu, iaitu A'raf tu kota tu maknanya pagar antara syurga dan neraka. Tu atas pagar lama-lama kemudian dimasukkannya ke dalam syurga juga. Kena duduk atas pagar dulu ke sama berat amalan ni. Duk jilat lidah tu. Dia mau duk makan buah kayu syurga kita duk jilat lidah lah. Duk jilat-jilat dulu lama-lama Tuhan kesian, Tuhan nyanyi boleh masuk syurga juga. Tu ada harapan. Kok sama berat ni ada harapan masuk syurga juga. Dan datang sebut di dalam hadis bahwasanya ada seorang malaikat di atas mizan itu ialah yang menyerupakan dengan yang menyerukan ada seorang malaikat semasa timbang tu ada malaikat duk prakak. Di pada masa ada malaikat prakak separi jemput hang ada tahan duk prakak dan dam hitam merah di pada masa ada malaikat prakak juga. Prakak itu orang ni syurga, orang ni neraka, ada malaikat duk prakak. Semua boleh tahu. Mau buat kita masuk syurga kita boleh tahu di pada masa. Ya prakak nama lalu lah. Cakcin, jelas. Hak syurga pun jelas, ada malaikat prakak lalu lah. Dengan menyebutkan nama sianu, anak sianu. Tu dia. Nama Dolah, anak mama, nama Zaid, anak apa? Anak demotu. Berat kebajikan atau kejahatan, prakak selalu. Lepas pada timbang malaikat prakak. Kata demoni, anak demoni berat sebelah kejahatan. Teriak nangis lalu. Sebab dapat dosa masuk neraka. Anak demoni dapat tiket masuk syurga berat sebelah kebaikan. Seronok lalu orang, melecak lalu orang, kumcai copcai lalu orang, dijai. Tu dia. Boleh masuk syurga. Boleh tahu lalu orang, boleh tahu daripada masyarakat boleh tahu lalu orang. Lepas pada tu dan lepas pada timbang hampir hidup manusia ni timbang hampir. Tapi dah sebuah orang sana, lepas tu ada sebuah orang beriman ada amal yang soleh. Lebih kurang masuk 2 jam setengah. Sekali timbang dah pada masyarakat sekali timbang tu 2 jam setengah. Ataupun ada ulama kata 1 waktu sembahyang. Pada masyarakat sekali timbang tu ada sebuah orang ada amal yang soleh ni 1 waktu sembahyang. Maknanya lebih kurang dalam 4 minit 5 minit boleh melangkah cuti sirat kan. Tu cepat ni. Tu penyentuh yang Maha Kuasa. Kekuasaan Allah, keadilan Allah di pada masyarakat. Kemudian lepas pada tu dilantangkan sirat. Tu lepas pada selesai pada masyarakat timbang mulimah dah dapat tiket dah. Hak tiket syurga pun ada tiket, hak tiket neraka pun ada tiket, malaikat prakak lalu dah. Sianu bin Sianu tu ahli syurga, Sianu bin Sianu tu ahli neraka, berat sebelah kejahatan, berat sebelah kebaikan, malaikat tu prakak lalu. Isytihar dah selalu dah. Wawas selalu dah. Tahulah kau jin jadi saksi, syaitan jadi saksi, manusia pakat jadi saksi, malaikat pakat jadi saksi. Ahli syurga sebanyak mana, ahli neraka sebanyak mana, boleh tahu daripada masyarakat. Lepas pada tu kita masuk cerita semasa meditasi, semasa melangkah titi sirat hingga nak sampai ke syurga gapo kita jumpa pula. Kalau langkah gapo pula ada belok. Panggil di sini panggil gapo? Ada sekat teh 7 pula, 7 sekat teh. Nak sampai syurga nak ada 7 blok. 7 sekat teh 7 persoalan. Atas titi tu ada soalan pula, ada sekat teh. Ada malaikat duk cek pula, cek buku iman, cek buku sembahyang, cek buku wudu, taharah, cek buku kebaikan dengan 2 ibu bapa, cek buku kezaliman, cek buku haji, buku zakat. Ada malaikat duk cek pula atas titi sirat. Kalau tak lepas di atas titi sirat tu jatuh sudah neraka lalu. Neraka duk bawah, titi duk atas. Insya-Allah cerita ni kita sambung pula minggu akan datang. Untuk malam ni
Sekadar itu saja. Semoga dapat manfaat bersama dan dapat jadi peringatan untuk kita, dapat semangat untuk kita menjadi orang yang baik, menjadikan orang takwa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa salamun ala al-mursalin